Hei, ingat tak mau buat video tapi lelah kali part 1 aku kuatkan diri juga. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So hari ni kita nak review ringkas je, iaitu perlawanan antara Liverpool dan juga Napoli, di mana macam kita tahu Liverpool telah dibantai oleh Napoli sampai 4-1. Apa dah jadi Liverpool? Kata King UCL 6 kali. Ni dah kena bantai sampai 4-1. Orang Kedah kata bantai tak berlagu. Tapi sebelum tu kita nak sembang satu topik yang lagi hangat, iaitu Tuchel telah pun dipecat oleh Chelsea. Thomas Tuchel telah dipecat oleh Chelsea selepas beberapa performa buruk yang ditampilkan oleh Chelsea. Selepas deposit splash money untuk dapatkan Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana, Marc Cucurella dan Raheem Sterling. Lepas tu tambah Aubameyang pula, tapi main tetap kalah. Tapi bukan kalah selalu pun, 3 kekalahan dalam 17 hari je. Teruk juga orang lah. Tapi masalahnya, mereka kalah dengan tim yang mereka patut menang. Itulah buatkan bot ni mereka geram sikit lah kan. Kalah dengan Leeds United, kalah dengan Southampton, kalah pula dengan Dinamo Zagreb. Mana tak jam mat? Dah beli player macam-macam patut kalah kan. Tapi itulah aku nak abad ke hang. Kalah tu benda biasa lah. Tim hang kuat tahu mana pun lelah kelak akan kalah juga. Tapi itulah kan, dalam beberapa game sejak pramusim lagi, performance tim Tuchel ni nampak tak menjanjikan. Nampak kira tak solid lah. Game yang mereka menang pun selalu struggle. Payahlah nak ada game yang mereka betul-betul solid dan nak menang dengan selesa. Dan sebelum ni ramai yang merongut Chelsea main tak ada striker, tu lah disebabkan Chelsea ni susah nak skor gol. Tapi kemarin lawan Dinamo Zagreb ada Aubameyang, lebih kurang je performance. So apa sudah jadi Chelsea? Hampa rasa adakah patut Chelsea pecat Tuchel? Dan bagi aku ada dua. Satu terlalu awal dan satu terlalu lambat. Terlalu awal disebabkan permulaan Liga masih lagi awal. Permulaan UCL baru satu game, tiba-tiba anda pecat jurulatih hang. Dan anda datangkan seorang jurulatih daripada Brighton. Memanglah dia tu seorang jurulatih yang bagus, iaitu Graham Potter. Tapi dia ni bukan proven dekat kelab-kelab besar. Dan aku rasa agak rugilah kalau Graham Potter tinggalkan Brighton kan. Disebabkan Brighton tu projek mereka tu memang dah nampak dah progres mereka kan. Tapi sayang kalau Graham Potter keluar kan. Tapi itulah Graham Potter bukanlah kepala kepada main projek tu. Itulah dia pun tak risau sangat Graham Potter keluar. Mungkin dia pun boleh dapatkan jurulatih baru yang lagi baik daripada Graham Potter. Sebab Brighton analisis statistik dia pun agak baik. Tim-tim mereka ni memang mementingkan dapatkan play-play yang berkualiti baik dan jurulatih berkualiti tinggi. Itulah disebabkan Graham Potter dia boleh buat tim dia sampai dapatlah ni top 4 dekat EPL. Bukan dapat top 4 lah, setakat lah top 4. Dan bagi aku benda ni sangat awal lah. Aku rasa patutnya Chelsea bagi peluang dekat Thomas Tuchel paling kurang sampai separuh season ataupun sampai hujung season untuk Thomas Tuchel provekan diri dia ni. Sebab lah ni EPL dah pun berjalan, UCL dah pun berjalan, Carabao Cup dengan FA Cup akan menunggu. So banyak fixture akan berjalan. Membuatkan adakah jurulatih baru ni sempat nak jar dengan play-play dia? Takut jadi macam MU musim lepas je, keluarkan Ole, masukkan Ranić, teruk macam tu juga. Sebab tak sempat nak buat apa-apa. Dan pendapat aku yang kedua, terlalu lewat. Disebabkan apa? Patutnya Chelsea kalau nak pecat Tuchel, Chelsea kena pecat waktu pramusim, bukan pecat lah ni. Sebab lah ni Liga dah start. Patutnya kalau kita nak tengok performance Chelsea waktu pramusim tu, kalau bot tak puas hati dengan Thomas Tuchel, boleh dah pecat tu dan dapatkan jurulatih baru. Lah ni jurulatih baru banyak available. Jurulatih seperti Mauricio Pochettino ada, Zinedine Zidane pun ada. Tapi bot tak mau pecat. Aku faham lah kan, takkan mereka nak pecat Thomas Tuchel disebabkan performance pramusim tak baik. Tapi itulah kan, kalau mereka nak pecat, kena pecat awal-awal. Tak boleh pecat awal-awal musim. Dan serius aku rasa rugi Graham Potter tinggalkan Brighton. Sebab macam apa tahu, kalau dia duduk kat Brighton, kalau Brighton jatuh sekalipun, dia takkan dipecat. Kalau dia duduk kat Chelsea, aku rasa kalau dia tak dapat top 4 pun, aku rasa dia akan ditendang. So rugilah. Dia ni adalah seorang jurulatih yang berprospek tinggi. Mungkin future akan boleh menjadi jurulatih berkelas dunia. Tapi banyaklah jurulatih-jurulatih macam ni kita dapat nampak yang berpotensi tinggi. Tapi bila pergi kelab besar, fail dan rampeh. Contoh macam David Moyes dulu ke Manchester United. Sebelum tu dekat Everton dikenali sebagai giant killer. Tapi memang dekat Manchester United, tapi bila main kat Manchester United, memang giant killer sungguh lah. Dia bunuh Manchester United tu. Dan bila aku baca komen dekat media sosial kan, banyak fan-fan Dortmund sebenarnya bagi pendapat yang Thomas Tuchel ni dia kata memang terbukti baik daripada segi taktikal dan juga pengasuhan pemain. Maksudnya dia memang bagus lah daripada pengaturan pemain, taktikal, gameplay, semua memang dia perfect. Tapi satu je masalah Tuchel ni. Masalah Tuchel dia pun ni bagi tahu. Tuchel ni ada masalah sikit daripada segi recruitment player. Maksudnya dia tak reti nak dapatkan player apa yang dia nak. Dia pandai nak guna player apa yang dia ada, tapi dia tak pandai nak tambah kekuatan tim dia. Betul lah maksud dia. Memang terbukti Tuchel dia pun boleh kena pasti bakat besar dekat dalam bola sepak ni. Contoh dia bisa dapatkan Ousmane Dembele daripada Stade Rennais kan. Betul kan aku sebut daripada Ligue 1 tu. Dan Thomas Tuchel ni jugalah yang promotkan Christian Pulisic ni ke tim utama untuk pasukan Borussia Dortmund. Tapi signing dah kebanyakannya hampir dekat Dortmund. Signing seperti Emery Moore, Mario Götze, Sebastian Rode
Walaupun mereka ni memang berpotensi tapi tak dapat digunakan dengan baik oleh Thomas Tuchel. Dan pemain seperti Alexander Isak, striker Newcastle ni pun dikira gagal dekat Dortmund tentu sebab tak dapat digunakan dengan baik. Dan dekat Paris Saint-Germain pun kita dapat nampak signing Tuchel. Dapatkan Mauro Icardi daripada Inter Milan. Memanglah striker tu hebat dekat Inter Milan, tapi bila main dekat PSG jadi biasa-biasa je. Dapatkan Danilo Pereira, tapi dekat PSG ni banyak rekrutmen ni dikawal oleh PSG. Itulah disebabkan Tuchel ni sampai dipecat, sebab dia tak puas hati. Sebab dia nak dapat player tu tak dapat. Dia minta player tu tak dapat. Lain kali PSG beli player lain, tu dia panah kat situ. Itulah kali kena pecat. Tapi waktu zaman dia lah Kylian Mbappe main dekat PSG. Tapi boleh kata kebanyakan player main dekat PSG waktu zaman dia kan, seperti Thilo Kehrer. Player-player seperti Eric Maxim Choupo-Moting. Pakcik Choupo-Moting tu siapa tak kenal. Dan dekat Chelsea pun dia dah spend banyak dah. Beli Lukaku 100 juta. Lain kali hampir jadi macam tu je. So mungkinlah Thomas Tuchel ni adalah jurulatih yang world class, tapi tak boleh diberikan tanggungjawab untuk sebagai recruitment player. Mungkinlah lepas ni kalau dekat kelab baru dia tu, dia tak boleh pegang recruitment player, dia boleh pilih je position apa yang dia nak beli dan orang akan cari position untuk dia. Itulah aku rasa lagi bagus. Daripada hang splash money ratus-ratus juta, lepas tu lain kali tim hang tak perform, lain kali hang sendiri yang koyak. Tapi tu walaupun Thomas Tuchel dipecat, tapi Thomas Tuchel still a great coach. Still antara the best coach in the world. Main dekat Chelsea 2 musim lepas, main dengan harapan yang sudah dihancurkan oleh Frank Lampard. Waktu tu memang Chelsea tengah teruk gila lah under Frank Lampard. Tapi Thomas Tuchel main ubah Chelsea ni jadi satu tim yang gegasi. Dengan sikit mata, tiba-tiba depa ni daripada tim belasahan tiba-tiba dapat menang UCL, kalahkan Manchester City. So memang Thomas Tuchel ni adalah seorang coach yang sangat hebat. Pernah latih PSG, pernah latih Chelsea dan juga Dortmund. Dan aku rasa lepas ni dia tak ada masalah lah untuk dapatkan kelab baru. Kita tengok je lah next destination dia apa nanti kan. So betul-betul menarik jugalah kan. So Liverpool lawan Napoli. Liverpool sampai kena bantai 4-1 weh. Aku jam juga kan. Pasal apa sampai teruk sangat kena 4-1 ni kan. Aku memanglah fan MU. Tapi aku pelik kot kan. Awak Liverpool main teruk sangat ni kan. Game-game lain kita tolak tepi. Barcelona menang dengan Victoria Pleasant ke, Bayern kalahkan Inter ke, Spurs menang ke, Atletico Madrid drama last minute ke. Ni aku nak sembah Liverpool ni. Dia kena 4-1 dengan Napoli. Start game saja Napoli ni main counter attack. Napoli ni main memang bagus lah. Bagi aku player kunci dalam game Napoli ni adalah Zambo Anguissa. Dia ni memang tenang gila control midfield. Sampai Fabinho pun kadang-kadang terciduk dengan dia. Dan tak silap aku dalam masa 10 ke 20 minit pertama kot, Liverpool dah menghadiahkan 2 penalti dekat Napoli. Satu tu terkena tangan Jess Milner, satu lagi Van Dijk buat high. Mula-mula tak kesan lah kan, patut tengok VAR lah kali kena juga kad kuning. Tapi nasib baiklah satu gol, satu lagi Alisson save. Tapi penalti daripada Zielinski memang satu penalti yang world class, memang satu penalti yang sangat tenang. Dan kita dapat nampak muka player-player Liverpool bila kena leading 1-0 ni nampak macam koyak sikit lah kan. Aku pun pelik jugalah kan. Mungkinlah faktor main dekat away kan, main dekat Napoli, itulah disebabkan mental player Liverpool ni agak kacau sikit. Dan Liverpool ni, mereka ni masih lagi tak belajar daripada kesilapan mereka. Aku dah nampak Liverpool ni terlalu sangat nak cari gol sampai mereka lupa nak build up. Sampai mereka lupa nak jaga defensive line mereka. Hang tengoklah bila mereka kena counter, berapa ramai je yang turun. Player-player macam Salah, macam Firmino, macam Diaz lambat turun. Turun lah tapi lambat. Bila kena attack counter tu mana sempat. Sebab mereka ni memang mementingkan nak cari gol je. Tapi disebabkan Napoli ni tahu cara Liverpool main, so mereka duduk bawah lah, mereka tunggu je lah. Bila dapat bola, mereka pam atas. Dan player-player macam Osimhen, player-player macam nama dia, aku susah betul nak sebut, Kvaratskhelia. Senang pula nak sebut. Dia tu padu, aku rasa macam mampus juga kan. Joe Gomez kena dengan dia, Arnold pun kena dengan dia. Tapi gol penalti Napoli tu tak apa lah kan. Penalti nak buat macam mana kan. Tapi lagi 2 gol separuh masa pertama tu, memang aku rasa salah Joe Gomez lah. Aku geram pun kat dia. Walaupun aku fan MU, aku tak tahu lah fan Liverpool geram macam mana kat dia kan. Hampa cuba komen kat bawah sikit macam apa geram kat dia kan. Player-player macam Kvaratskhelia tu kan memang padu lah. Sampai Joe Gomez pun terciduk. Zambo Anguissa tu, hang tengok position Joe Gomez kat mana. Dia tengok je Zambo Anguissa lalu sebelah dia. Dia tak kacau, dia tak challenge langsung. So sampai Zambo Anguissa tu boleh score gol. Lepas tu dah 2-0. Lepas tu Liverpool macam biasa cuba attack sekali lagi. Tapi lain kali kena balik. Giovanni Simon score. Memang aku rasa macam koyak kat defend Liverpool ni kan. Tapi aku rasa panas kat kan dekat Joe Gomez ni kan. Virgil van Dijk dah usah macam-macam, tapi Joe Gomez tu macam relax je jadi centre back kat situ kan. Dah lah dekat kanan tu siapa dia, Alexander Arnold memang tak boleh harap lah kan. Dan aku tak faham kenapa Joel Matip tak diturunkan seawal separuh masa pertama. Kalau hampa fan Liverpool, hampa tahu kot siapa-siapa tahu siapa mungkin injured ke apa, ataupun mungkin kurang kecergasan. Sebab aku rasa Joe Gomez ni bukan seorang centre back yang baik lah. Aku rasa selepas dia injury dulu kot, membuatkan dia ni memang dah tak boleh pakai tau. Boleh lah pakai tapi buat sakit hati je. So bila first half dah leading sampai 3-0 kan, Liverpool memang koyak first half. Tapi macam biasalah second half dia pun cuba masuk dengan semangat jitu. Semangat yang hebat, semangat yang membara nak comeback waktu second half. Masuk second half kena 4 gol. Aku macam
Oh apa jadi ni kan. Aku rasa macam ish, aku nak terus tapi ni sampai kesian mat. Aku rasa macam 4-0 orang time tu kan. Tapi time kita kena dengan Brighton tu, dia pun tak kesian tau. Terus je lah. Play Liverpool macam Luis Diaz memang react dengan berkesan. Dia ni memang react, memang panas gila time tu. Dan bagi aku play Liverpool yang memang perform gila dalam game ni adalah Luis Diaz seorang lah. Hak lain macam peh. Seorang lagi Thiago, dia baru masuk tu. Thiago masuk tu kira hidup jugalah gameplay Liverpool. Sebelum tu nampak macam tak ada arah. Main daripada tepi je, lepas tu nak cross. Main daripada tepi je, lepas tu nak cross. Lepas tu nak masuk ke dalam kotak penalti. Lepas tu macam tak ada arah. Tapi masuk Thiago je, nampak jugalah gerakan-gerakan kreatif daripada play Liverpool. Tapi itulah lalah kali sampai kena 4-1. Aku rasa memang Liverpool dah tak boleh nak attack dah. Dan Napoli pun lepas skor 4-1 tu memang dia positif dan juga main counter. Main counter pun dia pun just nak clear bola macam tu je. Dan play Liverpool pun aku dapat nampak aku tak pastilah pasal apa dalam game ni. Sebab Liverpool sebelum ni memanglah banyak game depa tu tinggal, tapi dalam game ni sampai kena 4-1. Tapi muka-muka play Liverpool ni aku tengok seawal minit ke 60, depa ni dah macam putus harapan. Play Liverpool muka depa macam semua down gila. Alexander Arnold, Mohamed Salah menyerang pun main slow-slow, aku tak faham lah pasal apa kan. Padahal depa boleh je liga lagi 3 gol tu memang tak mustahil. Tapi sampai Salah dikeluarkan dengan awal, Firmino pun keluar awal, masuk Nunes dengan Jota. Dalam kali tak boleh buat apa juga. Luis Diaz tu jelas seorang yang boleh masuk. Tapi kalau nak harapkan dia seorang memang habis lah. Sampai 3-4 orang nak cover dia. So itulah hampa rasa adakah betul syndrome Klopp musim ke-7 kan? Ataupun adakah masalah kecederaan Liverpool ni yang menyebabkan Liverpool ni tak boleh main dengan baik? So komen kat bawah okey. Dan game-game lain kita tak sempat lah nak review kan. Kita biar jalan je lah. Nanti YouTuber lain review juga kan. Hampa tengok review aku review Liverpool je lah. Lepas tu insyaAllah esok kita review Manchester United lawan Real Sociedad. Tu tak tahulah nak menang ke tak sebab nak kata Erik ten Hag nak rotate squad. Maguire main. Real Sociedad pun kuat juga tu. Tak tahulah. Kita itulah tak boleh terus kuat-kuat sangat. Bagi menang dulu esok baru kita boleh terus. Okey. Okey, dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.